Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baru-baru ni tulah satu isu yang mana negara jiran kita, tak payah mention kot siapa dia, tapi rasanya rata-rata viewer akan faham bila aku cakap pasal isu ni. Negara jiran kita mengeluarkan satu pengumuman yang rasmi lah daripada negara mereka. Sebelum aku teruskan video, aku bacakan dulu artikel dia untuk memperkukuhkan lah supaya apa yang aku cakap ni bukanlah tidak bersumber. Okay, so kita teruskan pada artikel. Aku baca sedikit lah artikel dia. Okay, sumber daripada Cosmo, bertarikh 22 Ogos 2022. Hampa boleh tengok lah nanti, hampa cari artikel tu sendiri. Perdana Menteri tu menyatakan bahawa negara itu akan memansuhkan Undang-Undang Era Penjajah Seksyen 377A kandung keseksaan bakal menyaksikan hubungan seks sesama lelaki dibenarkan di negara itu. Lapor stesen penyiaran CNN semalam. Perdana Menteri berkata perkahwinan sesama jenis bagaimanapun kekal diharamkan di republik itu. Hubungan seks secara rela antara lelaki tidak seharusnya dianggap sebagai jenayah. Allahu Akbar. Tiada alasan untuk mendakwa individu yang melakukannya atau menjadikannya satu jenayah. Saya percaya pemansuhan ini adalah perkara yang sepatutnya dilakukan dan sesuatu yang akan diterima sebahagian besar rakyat negara tersebutlah. Dan ini akan membawa undang-undang tersebut selaras dengan adat sosial semasa dan saya berharap ia dapat memberikan sedikit kelegaan kepada golongan gay di negara ini. Katanya dalam ucapan dasar tahunan Perhimpunan Hari Kebangsaan yang disiarkan di televisyen tempatan. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemerintah tidak akan mengubah definisi undang-undang negara bagi perkahwinan iaitu antara lelaki dan perempuan. Justru ia akan diperketatkan bagi melindungi maksud tersebut. Kami akan melindungi definisi perkahwinan seperti yang termaktub dalam Akta Tafsiran dan Piagam Wanita daripada dicabar secara perlembagaan di mahkamah. Kami perlu meminda perlembagaan untuk melindunginya dan akan bertindak demikian, kata Perdana Menteri menerusi akaun Twitter rasminya. Seksyen 377A Kanun Keseksaan diisytiharkan pada 1938 oleh kerajaan kolonial British apabila negara tersebut menjadi tanah jajahannya. Ia memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun bagi pelaku hubungan seksual sesama jenis meskipun secara rela antara orang dewasa dan dilakukan secara tutup. Okey, ada dua poin. Negara tersebut first kali dia menghalalkan lah, walaupun hakikatnya benda tu tak halal, iaitu hubungan seks sesama lelaki. Okey, tapi apa yang tak dilegalnya maksudnya hang sekadar berhubungan tapi hang tak boleh sampai tahap kahwin. Macam itulah, kahwin mesti tak boleh lah sebab dia tak mau nanti undang-undang hak wanita macam mana disebut tadi tu dicabar. Okey, aku tak mau ulas lebih tentang apa yang diisytiharkan oleh negara tersebut sebab kita pun tahu sebenarnya negara tu pun under siapa kan. So, apa yang aku nak point out untuk video kali ni adalah aku sebagai rakyat Malaysia, aku berharap apa yang terjadi dekat negara jiran kita sana, dia tak menjadi ikutan kat negara Malaysia sendirilah, iaitu negara kelahiran aku sendiri. Seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Negara Malaysia adalah yang mana Malaysia ni adalah yang Islam tu adalah agama yang rasmi. Termaktub dalam perlembagaan lah, Islam adalah agama rasmi. So aku berharap kepada Malaysia agar tak terhasut ataupun tak terikut dengan benda-benda macam tu sebab sekarang kita dapat tengok perkembangan untuk LGBT ni agak rancak dekat Malaysia. Sekarang ni pun yang tumbuh macam dengan cendawan lepas hujan, segala NGO lah, organisasi lah konon yang membela hak asasi manusia lah apa semua bagai. Contoh dia macam makcik yang rambut putih tu kan, dia kan membela sangat kan hak asasi lah apa semua lah kan, orang nak buat apa semua, hak kebebasan manusia lah apa semua bagai. Jadi aku harap sangat apa yang tindakan yang dilakukan oleh negara jiran kita itu tak diikut seketul-seketul oleh Malaysia dan ditapis dahulu. Macam benda-benda macam ni rasanya tak payah nak tapis-tapis, rasanya tu tolak lah. Sebagai orang Islam kita dah tahu benda ni terang-terang orang kata apa, perkara yang sumbang. Jadi bukan satu benda yang patut kita contoh ataupun kita ikut. Aku nak selitkan sikit, Barat pun sebenarnya dia dah banyak dah buat cerita yang terutama macam kartun masa zaman aku dulu tahun 90 80-an macam tu lebih kurang kan. Kartun-kartun daripada barat sendiri pun banyak yang berunsurkan seks bebas, tapi disebabkan media zaman tu tak terlalu meluas macam sekarang ni, jadi tak hangat diperkatakan lah. Banyak orang tak sedar, banyak orang tak terbuka dengan benda-benda macam ni. Jadi sekarang bila zaman dah moden kan, lepas tu media pun dah jadi luas apa semua bagai, jadi orang dah nampak barat pun bila dia terapkan LGBT ni pun bukan daripada sekarang, tapi benda ni dah lama. Dulu depa banyak kartun pun ada berunsur-unsur lucah dan juga seks bebas kan. Sekarang ni depa dah upgrade depa punya sistem, depa punya upgrade depa punya style. Dia tak lebih kepada seks bebas tapi lebih kepada LGBT. So beware lah kan untuk kita, untuk apa,
kita nak pantau anak-anak ke, budak-budak yang bawah umur kan, nak tengok kartun, kita sebagai orang tua pun sekarang ni kena pantau jugalah kan. Yang tu apa kaitan dia dengan aku nak cakap ni adalah yang mana sekarang ni LGBT di seluruh dunia semakin berkembang dan ada negara yang menerima benda tu secara terbuka. Kalau kita tengok barat sekalipun, dah ramai dah orang barat sekarang ni yang buka mata, yang nampak LGBT ni bukanlah satu benda yang betul kan. Mereka pun menolak LGBT ni kan. Tapi aku tak faham kenapa LGBT ni mendapat tempat di hati para pemimpin dalam banyak juga negara, yang mana mereka macam endah tak endah, dan ada yang menyokong LGBT ni kan. Kononnya bila kita kata LGBT ni adalah satu hak kebebasan manusia, maksudnya manusia bebas nak pilih apa semua bagai kan. Apa yang dia nak buat lah apa semua bagai. Yalah, memang bebas nak pilih apa, tapi fikir bagi waras kan. So, perempuan dengan perempuan apa yang jadi, lelaki dengan lelaki apa yang boleh jadi kan. Kita sebagai orang Islam kita dah patut bersyukur sebenar-benarnya, yang mana kita dah dilahirkan sebagai orang Islam, dibesarkan dengan Al-Quran, dibesarkan dengan ilmu agama ni. Dalam Quran tu sendiri Allah dah pesan kita dah, yang mana Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Macam tu lah, lelaki dengan perempuan sebagai Allah dah buat benda tu sempurna lah. Kita orang Islam dah tahu dah benda tu. Tapi yang menjadikan sekarang ni, bila orang Islam kita sendiri pun ada yang terikut jejak langkah macam ni. Sedangkan dekat barat ramai yang buka mata, tapi dekat sini ramai pula yang tutup mata. So kesimpulan dekat sini, sebagai rakyat Malaysia, aku harap benda ni tak orang cakap tak diterima di Malaysia, dan tak ada pemimpin Malaysia yang berfikiran bahawa LGBT ni akan jadi legal kat Malaysia. Okay? Sebab benda tu jadi dekat sangat dengan negara kita. Jadi aku harap sangat tempiah tu tak kena kat Malaysia. Okay? Walaupun terima kasih kerana menonton. Jadi sebarang kekurangan saya minta maaf, dan kalau ada cadangan ataupun apa-apa sajalah yang rasa perlu penambahbaikan tentang video saya, boleh komen kat bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Walaupun jumpa di next video. Assalamualaikum.